Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Topik yang saya nak borak hari ni ialah berkaitan dengan air intake air intake temperature. So kalau anda ada OBD reader macam saya ni kat depan ni, daripada jenis Autul, ada satu bacaan dinamakan IAT, intake air temperature. Jadi sekarang ni bacaan menunjukkan intake saya 38 darjah Celsius. Jadi sekarang ni intake yang saya gunakan ialah daripada RE Amemiya Super Intake Box, yang ada penutup kat atas tu, dan dia mengambil udara dari depan, dari bumper. So udara sejuk lah sebenarnya. Dan sekarang ni dia dah menunjukkan suhu 37 darjah Celsius. Jadi sebenarnya kalau ikut teori, lagi sejuk udara, lagi banyaklah oksigen yang disedut, dan kereta makin enjin makin bertenaga lah. Itu kalau ikut teorinya lah kan. Jadi sebab itulah kereta drag sanggup menggunakan ice cube untuk menyejukkan udara yang masuk ke dalam intake tu. Jadi penting untuk memastikan udara yang disedut oleh enjin tu adalah dalam keadaan sejuk. Dan nak bercerita pasal enjin RS8 kita ni yang menggunakan enjin rotary, kalau menggunakan udara daripada enjin bay tu sebenarnya sangat panas tau, sebab enjin rotary ni menghasilkan haba yang banyak kuat. Jadi tak digalakkan langsung lah kalau menggunakan open air filter yang tak ada penutup yang macam kalau biasa tengok dekat, kalau kita dulu main kereta Wira, Saga, Satria kan, main letak yang Mushroom HKS tu dekat tempat intake tu kan, dan menyedut udara panas. Dan bila sedut udara panas, power makin berkurang lah. Sebab tu banyak aftermarket kit untuk RS8 ni setelah dipasang tak banyak yang menaikkan horsepower kereta, makin teruk horsepower, dan minyak pun makin teruk lah dia punya consumptionnya. Jadi sebab tu lah ramai yang mengatakan standard airbox yang plastik tu antara terbaik dan paling efisien. Dan hanya ada 2 manufacturer sahaja yang claim dan disertakan dengan dyno figure untuk naik 2 ataupun 3 horsepower increase berbanding dengan stok. Okay, bercerita pasal airbox ni, untuk model 4 port dengan model 6 port, dia ada perbezaan. Model 6 port didatangkan dengan variable fresh air sistem lah. Maksudnya dekat bumper kita tu, kalau model 6 port yang original, yang manual ataupun 6 port auto, dia ada 2. Kalau RPM bawah 5,500, dia akan ambil udara yang paling jauh sekali, sebab dia nak minimizekan bunyi bising intake tu. So variable tu akan tutup, ada satu valve tu akan tutup, dia akan mengambil udara jauh lah. Tapi bila RPM dah mencecah 5,500, sistem vacuum dalam RS8 ni detect 5,500 so dia akan vacuum, dan dia akan buka satu injap untuk buka tutup yang intake yang jauh tu. Dia buka intake dekat yang sebelah kiri pula. VFAD lah, VFAD boleh Google Mazda RS8 VFAD system. Jadi tu yang kadang-kadang ada dip kalau main track day ke apa kan, dia macam menunggu masa menukar. Kat 5,500 tu dia akan menukar valve tu lah. Jadi ramai yang buang sistem tu dengan menarik fuse dekat airbox original tu. So dia akan disable lah benda tu. Dan satu lagi cara ialah dekat belakang throttle body tu ada
intake tu dan sumbat. So automatic sistem VFAD tu akan sentiasa terbuka, maknanya sentiasa ready untuk udara yang banyak. Jadi itulah dia. Bercerita pasal intake ni. Jadi saya masa trade day kan, tu yang saya pelik kenapa guna intake original. Kereta saya sejuk dan performance. Bila saya pakai open, dia lemau sikit kereta ni. Penat saya fikir. Jadi kisah kereta saya ni asalnya body 4 port lah tak didatangkan dengan sistem VFAD tu lah, Variable Fresh Intake Duct system tu. Jadi datang satu salur yang panjang sangat, ambil sebelah kanan tu. Jadi bila saya letak sistem intake, super intake daripada RE ABB ni, udara ni tak cukup, dia sembung. Jadi kemarin weekend, habiskan 3 jam buka bumper, saya buang, simpan lah, bukan buang lah, disable kan sistem yang intake yang panjang tu, cabutlah semua sekali. Dan sekarang ni saya punya RE tu bernafas dengan gembiranya. Udara banyak. Bila saya rev dia memang sedap lah, dia punya tarik dia. Kejap lagi saya demo. Dia jalan panjang jadi tak ada lagi masalah dia nak macam kurang udara. Dan saya punya intake temperature pun cantik, 48 darjah Celsius. Dia makin laju dia makin sejuk pula kita ni. Tu yang saya suka tu. Jadi nak melengkapkan intake daripada Super HKS, Super HKS lah, Super MMER ni, Super intake MMER ni, saya missing lagi 2 parts. Dia panggil edak ni depan tu, dekat bahagian depan bumper tu. Tak didatangkan sekali semasa saya beli. Masa saya beli tu saya tak tahu pun ada benda tu. Jadi benda tu memang kos asing, memang didatangkan asing. Jadi panggil RX edak lah. Kalau tengok dekat Racing Beat ni website, benda tu cuma harga $155 je. Dia akan sedut udara sejuk ke bawah tu jadi AirRam dan hantar ke sistem intake dalam enjin tu. Jadi bila saya dah pasang balik benda ni, bestnya kereta saya efeknya makin responsif lah. Nak tahu horsepower tinggi rendah saya tak tahu lah, nak kena pergi dyno lah kan. Tapi at least kereta saya lagi responsif dan dapat bacaan I80 ni. So katakan anda nak bandingkan lah kan, stock versus open anda tengok kat I80 lah cukup lah. Kalau disedut udara panas daripada stock, maknanya tak power lah kita. I80 tu maksudnya intake air temperature lah kan. Macam trade day, sebab tu lah ramai memilih trade day waktu malam, sebab nak udara sejuk kan, daripada siang main panas ni. Nampak pick up dia. Takut nak pick up kita ni. Walaupun standard je lagi, cuma upgrade intake je. Intake tu lagi sejuk lah, 46 sekarang ni. Suspension standard, exhaust pun boleh katakan standard, sebab header depan original, masih original lagi header saya. Tengah-tengah ni patang pipe size original juga, cuma dia buang. Saya beli dah tak ada cut converter Dia cuma muffler je lah. Pada saya kira standard lah. Muffler tu cuma kerjanya apa cakap, mengamplify bunyi je. Jadi sama je macam stock, tak ada beza pun. Jadi kereta standard ni kira modifikasi paling besar ialah pasang airbox daripada RE MMA.
responsif lah. Jadi tapi nak tahu kena turun track dulu lah kan, masa dia hill and tu macam mana respon dia kan. Dekat jalan luar ni tak boleh test pun sebenarnya. Jadi kalau dapat data ni di telemetri kan disimpan dalam database menarik ni. Tapi itulah dia, OBD hanya menyimpan satu channel per satu channel lah kan, katakan data RPM, data RPM je. Tak tahu lah dia boleh multi channel ke tak. So bila intake, udara intake ni sejuk, nampak tak dia punya kesan dia dekat inject oil, dia sejuk, dia tak panas. Upgrade kedua saya ialah clutch 6 kaki daripada Trinity Clutch, custom made. Ni clutch untuk kereta 500 horsepower. Saya boleh letak kereta yang 150 horsepower pula. Jadi ada saya video saya tengok kereta saya spin tau, tukar gear, keluar turn 14 masuk gear 3 tu boleh, dia ada bunyi itulah saya rasa terlalu overkill lah pakai clutch 6 kaki ni. Jadi next tunggu clutch ni habis dan saya nak pakai super single pula. Lampau sangat lah pakai 6 kaki ni. Tapi bila time-time jalan slow macam ni, nampak tak dia punya IET naik sebab tak ada udara masuk kan. Dia mengambil udara yang tersebar di enjin tu, nampak tak naik 70, 67 sekarang ni. Jadi menggunakan super intake tu, dan efeknya dekat enjin pun naik juga dia punya udara, dia punya suhu. Jadi sebab itulah super intake ni sesuai digunakan bila kita dalam aplikasi, dalam track lah, bukan untuk jalan biasa-biasa lah kan. Sebab tak ada flow untuk sebab udara yang terkumpul kat dalam bumper tu udara panas. Bila ada flow, udara panas tu akan keluar lah, diganti dengan udara sejuk. Sebab tu bila berembat, dia akan digantikan dengan udara sejuk. Jadi tak sesuai untuk kegunaan dalam town. Ada banyak benda saya nak cuba masa next trade day ni. Satu ialah sistem braking lah. Saya dah upgrade saya punya, bukan upgrade lah, ganti brake pad. Lepas tu saya dah letak apa tu 4-point strut bar kat atas tu. Dah siap sekali dengan master cylinder braking stopper. Jadi handling sepatutnya ok lah. Dan juga braking lagi, saya lagi confident lah braking. Dan juga dengan intake yang sangat responsif daripada RE Eminea ni. Banyak benda saya nak test ni. Sama ada benda perubahan yang saya buat ni dibayar dengan pengurangan waktu sepusingan 1 saat ke 2 saat di lintas Sepang. Saya tak sure lah kan. Mungkin memudahkan lagi nak memandu kereta ni. Jadi kereta ni sebenarnya pada saya sukar untuk dikawal sebab dia bahagian belakang dia tail happy sebenarnya. Dan disebabkan saya memilih untuk tidak repair ABS, ianya lagi menyusahkan lah. Bila saya test dalam simulation, bila ada ABS, masa lagi banyak shorten. Itulah dia, saya ingat saya nak improve lah, repair lah ABS saya ni. Itu nanti next budget merepair ABS. Tapi bila dah repair ABS, saya tak ada option untuk padamkan ABS. Dia dah repair, dia terus on je lah sampai dia rosak balik. Kalau traction control, dia boleh padam kat tepi ni. Dia ada switch dia, traction control on atau off. So itu dia borak-borak pasal hari ni. Topiknya apa tadi? Oh, intake kan. Jadi jangan sesuka hati pergi letak open air filter dekat dalam engine bay dengan tak ada sistem menghalang udara panas masuk tu, ataupun CAI, cool air intake, ataupun ada kotak lah at least, mengambil udara dari bumper lah at least, bukan daripada engine bay Jadi kereta pun macam manusia juga, perlu udara sejuk untuk bertenaga kan. Kalau kita asyik udara panas pun sama juga kan dia. Begitu juga dengan enjin.
Jadi seperti yang saya katakan, stock airbag tu terbaik. Jadi kalau anda nak improve stock airbag tu, cuma disablekan sistem VFAT tu, itu je. Tak payah nak buang lah. Oh yo, panas. Silau bukan panas, silau je. Kita nampak langsung ni. Apa dahsyat silau ni. Macam main dalam simulator kalau saya on VR matahari rendah. Tak nampak ni. Okey, borak sampai sini sahaja. Assalamualaikum.